Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya kepada tuan pensyarah saya iaitu Tuan Azman. Nama saya Muhammad Kushairi bin Asri. Nombor pendaftaran 01 DKA 21F1133. Tujuan saya membuat video pada hari ini adalah untuk menerangkan sistem perpaipan domestik yang digunakan di rumah saya. Apa itu sistem perpaipan domestik? Sistem perpaipan domestik iaitu sistem paip yang berada di dalam rumah atau bangunan untuk menyalurkan air bersih dari paip awan ke kelengkapan di dalam rumah untuk tujuan harian seperti memasak dan sebagainya. Sistem ini terbagi kepada dua, iaitu sistem terus dan sistem tidak terus. Sistem terus ialah sistem yang berfungsi untuk membekalkan air secara terus tanpa melalui tangki simpanan. Sistem ini bermula daripada paip perhubungan, terus ke paip perkhidmatan dan terus ke sinki atau pili dapur. Kebaikan dan kelemahan sistem terus: kurang kerja paip dan tangki penyimpanan yang lebih kecil menjadikannya ia lebih mudah untuk dipasang. Air minimum ada di tap sinki. Tiada penyimpanan bekalan air untuk memenuhi tempoh yang puncak. Tidak sesuai bagi bangunan-bangunan yang tinggi disebabkan tekanan utama. Sistem tidak terus ialah sistem yang berfungsi untuk menyalurkan air dari tangki simpanan ke kelengkapan air rumah melalui paip air ham. Seperti yang kita lihat dalam rajah di atas ialah ia bermula daripada paip perhubungan, terus ke paip perkhidmatan, terus ke tangki simpanan air, lalu diakhirkan melalui paip agihan dan terus ke bilik mandi, sinki, tandas dan bilik air dan lain-lain lagi. Kebaikan dan kelemahan sistem tidak terus: tangki penyimpanan kapasiti besar menyediakan rezerv air semasa bekalan air terputus atau tiada. Simpanan untuk memenuhi permintaan yang puncak. Kurang risiko kesemburuk oleh saluran air. Boleh digunakan dalam bangunan bertingkat-tingkat atau tinggi. Bahagian seterusnya, sistem bekalan air di rumah saya dan fungsi paip. Ini ialah contoh sistem bekalan air di rumah saya dan fungsi paip. Terdapat 5 jenis paip dalam sistem bekalan air ini, terutamanya paip perhubungan, paip perkhidmatan, paip agihan, paip cuci dan paip limpah. Paip perhubungan berfungsi untuk menghubungkan metal dengan paip utama. Paip perkhidmatan pula berfungsi untuk menyalurkan air terus ke tangki simpanan air dan pilih dapur dari meta air. Paip agihan berfungsi untuk mengalirkan air ke kelengkapan perpaipan seperti bilik air dan tandas dari tangki simpanan air. Paip cuci berfungsi untuk menyalurkan air keluar dari tangki simpanan air semasa kerja-kerja pembersihan tangki. Paip limpah berfungsi jika berlaku kerosakan pada injap berbola, air akan disalurkan keluar melalui paip ini. Bahagian yang seterusnya, jenis-jenis paip yang digunakan di rumah saya. Yang pertama ialah paip besi bergalvani atau lebih dikenali sebagai BG. Saya dapati paip besi bergalvani ini digunakan di bahagian depan rumah saya pada bahagian meta air. Paip ini diperbuat daripada bahan keluli yang disadu dengan zinc. Paip ini mempunyai 3 grade sahaja, iaitu grade A, grade B dan grade C. Ciri-ciri paip besi bergalvani adalah panjang ialah 6 meter setiap batang. Saiz paip diukur oleh ukuran meter pada bahagian dalam paip. Hujung batang paip berulir. Kebaikan paip besi bergalvani ialah tahan lama, tahan panas, menghasilkan sambungan yang kukuh. Keburukan paip besi bergalvani ialah berat, sukar dikendalikan dan boleh berkarat. Paip yang kedua digunakan di rumah saya ialah paip jenis PVC. Ia diperbuat daripada bahan plastik polian klorida.
Ia mempunyai dua grade sahaja, iaitu nipis dan tebal. Saya dapati di rumah saya banyak menggunakan paip jenis ini, terutamanya pada bahagian paip agihang dan seterusnya. Ciri-ciri paip PVC ialah berukuran 6 meter panjang bagi setiap batang. Saiz paip ditentukan mengikut diameter. Kebaikan paip PVC ialah ringan, mudah dipasang, permukaan yang licin, tidak berkarat dan kos yang rendah. Keburukan paip PVC ialah mudah pecah, jangka hayat yang pendek, tidak sesuai untuk menyalurkan air yang panas. Yang ketiga ialah paip poli, High Density Polyethylene. Ia diperbuat daripada bahan polimer sintetik kepadatan tinggi, High Density Polyethylene HDPE. Ia berwarna hitam dan mudah dilentur. Saya dapati di bahagian rumah saya, ia digunakan di bahagian depan, iaitu selepas metal dan disambungkan ke enjin. Mungkin bapa saya menggunakannya untuk mudah dilentur. Ciri-ciri paip poli ialah saiz dan fungsi sama dengan paip PVC dan paip PBG. Terdapat dalam bentuk gulung. Setiap gulung berukuran 30 meter panjang. Kebaikan paip poli ialah mudah lentur, tidak berkarat, mudah dibawa, daya tahan yang tinggi, jangka hayat yang panjang, kos rendah, sesuai untuk sambungan paip sementara. Keburukan paip poli ialah mudah bocor jika terkena benda yang tajam. Bahan penyambungnya yang agak mahal. Bahagian yang akhir sekali ialah bahagian tangki simpanan air. Saya dapati tangki simpanan air yang digunakan di rumah saya ialah tangki jenis polytank. Ini ialah contoh sistem dalaman tangki air dan fungsi bagi setiap komponen-komponen berikut. Kunci paip berfungsi untuk mengawal kemasukan air dalam tangki melalui paip perkhidmatan. Paip perkhidmatan berfungsi untuk mengalirkan air masuk ke dalam tangki. Injak masuk berfungsi untuk mengawal kemasukan air ke dalam tangki. Pelampung berfungsi untuk mengawal paras air dalam tangki simpanan. Penutup tangki ini berfungsi untuk mengelakkan kotoran dan habuk memasuki ke dalam tangki. Paip limpah ialah berfungsi untuk menyalurkan air keluar dari tangki sekiranya berlaku kerosakan pada injak berbola. Paip agihang ialah berfungsi untuk mengagihkan bekalan air dari tangki simpanan ke kelengkapan-kelengkapan perpaipan seperti tandas, bilik mandi dan sebagainya. Paip cuci berfungsi untuk mengalirkan air keluar dari tangki untuk tujuan mengosongkan tangki semasa kerja-kerja pembersihan. Okey, itu sahaja perkongsian saya tentang sistem paip domestik yang digunakan di rumah saya. Sekian, terima kasih diucapkan kepada yang telah menonton. Okey, bye.